ujian saringan COVID-19 dengan 3 daripadanya disahkan positif. Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, menyebut bahawa Kementerian Kesihatan sedang memberi rawatan kepada mereka di fasiliti sedia ada. Dan sebelum ini telah pun dilaporkan 2 Menteri Kabinet, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamed Harun telah disahkan positif COVID-19. Dan berita yang baru kita terima tengah hari tadi pula, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin disahkan positif COVID-19, akan menjalani tempoh kuarantin mengikut saranan serta pemantauan rapat oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan semua kontak beliau bermula 8 sehingga 11 Januari lalu juga telah diminta tampil ke pejabat kesihatan daerah terdekat untuk melakukan saringan COVID-19. Dan sekali lagi, semua Menteri Kabinet telah pun menjalani ujian saringan COVID-19 susulan kes pertama dalam kalangan Menteri Kabinet, iaitu yang melibatkan Datuk Seri Mustafa Mohamed. Dan kita nak menghubungi seorang lagi panelis kita. Betul, kita menghubungi Dr. Nur Razlan Hadi Yaakob yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan Fakulti Sains Kemanusiaan dari UPSI sekarang ini. Assalamualaikum Dr. Nur Razlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, hari ini memang kita nak cerita tentang darurat, proklamasi darurat itu sendiri dan sebagainya. Mungkin di sinilah kita nak minta dari segi pencerahan hak sebagai Perdana Menteri dan Ketua Kerajaan untuk mengumumkan darurat dengan perkenan agung. Apa hak PM? Terima kasih Puan. Ya. Saya kebetulan dalam perjalanan, saya tak tengok apa yang telah dibincangkan oleh pakar perlembagaan tadi, Prof. Jam Rahayu. Cuma itu di luar sekarang adalah perkataan darurat itu sendiri. Kerana kita kena faham sebagai masyarakat awam, kalau sebut darurat itu semua orang takut kan. Ya. Jadi inilah yang saya fikir apa yang dibincangkan sekarang sangat baik untuk memberi pencerahan kepada masyarakat apa sebenarnya darurat itu. Ya. Persoalan tadi, adakah Perdana Menteri punya hak, adakah ke bawah tuli Serikat Baginda punya hak, itu memang jelas. Saya fikir perkara 150 Pelbagai Persekutuan itu sangat jelas memberi petunjukan kepada Tuan Tuli Tuanku untuk mensihatkan darurat. Itu pun dibicara beliau. Dan peranan Perdana Menteri untuk menyembah maklum untuk mendapat persetujuan kepada Tuan Tuli Tuanku juga, itu adalah kuasa Perdana Menteri. Saya fikir dari sudut itu tidak ada orang yang mempertikaikan. Ya. Dari itu. Cuma isu sekarang, darurat itu apa yang boleh dibuat dalam darurat dan sebagainya. Kerana petang semalam yang Muhammad Menteri memaklumkan laporan media komunikasi daripada pejabat menteri tentang PKP. Ada PKP, ada PKPB dan sebagainya. Hari ini ada darurat. Jadi orang bertanya, dengan pemakluman tentang arahan PKP semalam, hari ini tentang darurat, adakah PKP yang semalam itu telah terbatal dengan adanya darurat? Kerana masyarakat awam tidak tahu kuasa darurat itu setakat mana. Ya. Tapi setakat yang saya difahamkan, saya menghubungi pakar-pakar perlembagaan yang lain tadi, darurat ini juga kerajaan harus ataupun pihak kerajaan harus menjelaskan yang lebih mendalam sejauh mana penubuhan jawatankuasa bebas ini hanya dihadkan kepada urusan COVID-19 sahaja ataupun dia melibatkan mengurus hal-hal pentadbiran yang lain. Kalau kita tengok dalam peristiwa 13 Mei kita buat tentang darurat kan, itu yang lain itu digantung, dia adalah megaran sahaja. Tapi ini yang kita difahamkan, kerajaan masih berjalan, cuma urusan tentang COVID sahaja dan sebagainya. Tapi kerajaan atau pihak kementerian lah mungkin sesudah ini akan ada arahan baru, akan menjelaskan pada masyarakat setakat mana yang boleh dibuat dan sebagainya. Kerana ini melibatkan peruntukan perundangan dan kita kena faham Puan. Dari segi undang-undang, dia ada pelbagai mazhab. Mazhab ini mengatakan begini, mazhab ini mengatakan begini. Dia lebih kepada penafsiran. Ya. Doktor? Okey. Doktor? Ya. Okey. Doktor masih bersama-sama dengan kita. Kalau kita boleh faham juga perkaitannya, kerana doktor juga memerhatikan situasi politik negara dengan apa yang berlaku dalam kancah politik. Adakah ini bermakna kita tidak akan mendengar hingar-bingar politik lagi selepas ataupun sepanjang tempoh proklamasi darurat ini berlaku? Bergantung kepada cara pengurusan krisis yang dibuat oleh kerajaan. Saya bagi contoh tentang negara jiran kita, Puan Karina. Di Indonesia mereka punya krisis politik yang lebih teruk daripada kita, perkelahian antara dua kelompok. Tetapi Presiden Jokowi berjaya merangkul kelompok lawannya dengan membuat perdamaian politik sehingga
calon lawannya dalam presiden dan wakil presiden itu dimasukkan dalam kabinet kerajaan. Dan sekarang polisi Indonesia adalah stabil. Hari ini dalam konteks kita di Malaysia, kita kena maklumkan hari ini atau besok kerajaan akan beritahu jawatan kuasa bebas itu siapa ahlinya. Kalau pihak kami sebagai rakyat biasa, kita mencadangkan jawatan kuasa bebas ini betul-betul dilantik di kalangan kerajaan, pembangkang dan juga masyarakat sivil yang berautoriti dan dihormati. Saya fikir kalau tiga gabungan ini dapat diletakkan kuasa sama rata dan pandangan mereka juga didengar, kerana kita kena faham dalam dunia hari ini tidak ada lagi kerajaan tahu semua segalanya. Dalam dunia pendidikan, saya daripada Universiti Pendidikan Society, cikgu, guru, pensyarah tidak tahu segala-galanya. Maka kita ada satu istilah namanya student kita ni sebagai co-pilot. Student sebagai co-pilot, kita pilot. Hari ini juga kerajaan juga sama, pembangkang sebagai co-kerajaan. Kalau tidak, kita akan bermasalah kerana majoriti kerajaan itu agak sedikit. Dan saya yakin dua ini dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu dia berbangkit. Soal berlaku atau tidak orang politik ini tak boleh dijaga. Tapi kita harap dengan perubahan jawatan kuasa bebas yang lebih adil untuk semua orang dapat menyelesaikan banyak masalah untuk negara kita ini. Doktor, kalau kita mengambil kira apa yang doktor katakan, mengambil kira apa yang berlaku di Thailand, di Indonesia dan sebagainya, hipotesis doktor sendiri terhadap perjalanan politik di negara kita apabila proklamasi darurat dilaksanakan, saya kira ini juga mungkin antara barisan tembok yang terakhir yang boleh digunakan untuk melindungi rakyat daripada perkara-perkara yang lebih buruk, seperti contohnya mungkin jangkitan yang lebih meluas lagi apabila kalau diadakan pilihan raya dan sebagainya. Tapi hipotesis doktor sendiri, apa yang akan berlaku? Adakah kita akan melihat kerajaan yang aman damai dengan pembangkang selepas ini? Adakah darurat ini satu lagi jenis blessing in disguise yang akan memberikan kita hikmahnya selepas ini? Bergantung, itu saya katakan tadi, bergantung pada pengurusan krisis yang dibuat sekarang. Tapi ramalan doktor sendiri. Okey. Kita telah berlaku beberapa krisis Puan Syarina dah sebutkan daripada awal. Krisis daripada 13 Mei dan sebagainya. Tetapi krisis kita ini, kalau tanya saya, lebih pada krisis politik. Dalam waktu yang sama, penyakit itu adalah real. Kalau kita pergi tengok dalam Twitter dan sebagainya, masyarakat memahami bahawa memang kita kena pandemik COVID-19. Itu semua orang terima dan semua orang faham bahawa sekarang semua pausa merah. Itu orang boleh terima. Dan tidakkah kerajaan itu disokong? Isu sekarang, sejauh mana pelaksanaan darurat ini supaya kerajaan dapat membuat satu menjelaskan satu persepsi bahawa ini bukan tujuan politik. Itu penting. Kerana kita kena faham sebaik mana pun yang dibuat rencana oleh kerajaan, tapi tanpa sokongan daripada masyarakat, trust, kepercayaan tak ada dalam masyarakat, dia akan jadi masalah. Dan inilah peranan orang politik. Dan tak cukup orang politik saja, Puan Syarina. Kalau tengok ucapan Perdana Menteri, saya tidak ada kertas di tangan. Saya ingat nombor 11 atau program berdiskup peranan golongan agamawan, peranan isu peranan. Maksudnya apa? Saya ikut sebagai orang politik. Tokoh-tokoh masyarakat yang autoriti, civil society dan sebagainya harus juga disedarkan dan kerajaan harus mengadakan kerjasama dengan mereka. Kerana begini Puan Syarina, yang terakhir daripada saya, sama ada kita terima atau tidak hari ini, media dalam zaman revolusi 4.0 ini terlibat antara kerajaan dan juga pembangkang. Betul. Hari ini Facebook Live, YouTube dan sebagainya itu menjadi pilihan. Sebab itu saya mengatakan tadi, jawatan kuasa bebas itu peluang terbaik kerajaan untuk menyelesaikan isu COVID. Dan kita belajar daripada Allah yang Hantu Razak, yang membuat Megara. Kita tengok ahli Megara itu siapa yang dihormati dan kita boleh selesaikan semua masalah. Kerana daripada Megara itulah kita tubuhkan penyatuan politik yang besar, namanya Barisan Nasional 1974, yang pasti menjadi parti kerajaan dan parti rakyat pada waktu. Dan sekarang, kalau ahli politik berjaya meyakinkan bahawa apa yang dibuat untuk kebaikan rakyat, saya fikir mereka akan bersama kerajaan. Itu sangat menarik. Ya, baik. Doktor masih lagi dengar? Ya. Okey, mungkin sedikit soalan terakhir ni. Adakah dalam tempoh masa sekarang ni rakyat perlu resah, perlu risau, khususnya macam peniaga, pelabur dan sebagainya? Perlukah kami pergi panic buying sekarang, doktor? Saya berada di tepi pasar sekarang. Bagaimana situasinya? Ini real kita sebut. Kalau kita nak cakap secara akademik, tengok apa yang berlaku trend di Twitter sekarang. Tapi saya dah tengok Twitter dan sekarang saya tengok real. Orang takut. Kita terima pernyataan ini. Jadi pakar-pakar komunikasi kerajaan harus terima masyarakat resah di belakang. Kenapa resah? Bukan kerana politik.
Tapi kerana mereka dah kena pada bulan 3 hari itu, dari sudut psikologi, 1 tahun ni satu jumlah masa yang sangat panjang dari sudut psikologi manusia ini. Sebab itu saya mengatakan pasukan komunikasi kerajaan, kementerian, bernama TV dan segala macam harus setiap hari menjelaskan isu ini dengan lebih baik, melantik pakar komunikasi untuk menjelaskan apa yang berlaku, terutamanya darurat itu sendiri, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kadang kefahaman masyarakat awam, kalau sebut darurat, parlimen digantung, semua benda digantung, yang tinggal cuma ahli-ahli yang dilantik. Jadi ini harus diperjelaskan. Dalam kalangan ahli akademik sendiri pun mereka masih bertanya, ini hanya sekadar untuk COVID ke ataupun mengambil alih keseluruhan negara dan sebagainya. Soal masyarakat awam di bawah pasti kena dijelaskan kerana mereka pada dalam keadaan contoh apa yang nanti tengok berbaris orang beli barang di supermarket di sebelah pasar. Mereka takut sebenarnya saya takut mereka wajar kerana mereka masyarakat awam yang stabil yang tidak ada pengetahuan yang secukupnya tentang betul. Baik, terima kasih doktor kita ucapkan. Okey, terima kasih banyak. Kerana bersama-sama kami Dr. Nur Azlan Hadi Yaakob kita hubungi sebentar tadi dan memberikan kita perspektif dalam banyak perkara. Antara yang menarik saya kira bagaimana beliau mengimbau juga wujudnya ataupun lahirnya Barisan Nasional, satu perikatan parti politik yang paling lama bertahan di negara kita adalah selepas darurat 1969. Jadi ada perkara yang mungkin kita boleh jangka ataupun harapkan transpire daripada apa yang berlaku sekarang ni, terutamanya dalam landscape politik di negara kita. Betul, tapi dalam masa yang sama apa yang menjadi kebimbangan masyarakat, contohnya ada pembelian secara panik dan sebagainya. Bila dengar darurat itu sendiri seperti dinyatakan oleh Dr. Nur Azlan tadi, diperlukan pasukan contohnya macam media sendiri perlu memberikan penerangan. Mungkin mereka yang